sikit je lagi. Saya nak ambil lebih kurang dalam 15 minit macam tu je untuk buat sesi yang terakhir lah kot untuk hari ni insyaAllah, dengan tajuk alat untuk meningkatkan inquiry dalam pendidikan sains. Okay, boleh nampak semua slide? Kalau tak ada masalah saya teruskan Okay. Okay, clear. So, okay, masih. So, cikgu dah tengok tadi macam mana sepanjang 2 hari ni cikgu dah betapa kita refresh balik pengetahuan kita dan kemahiran kita tentang inquiry. Jadi dalam salah satu lagi langkah untuk kita nak meningkatkan pelaksanaan inquiry dalam PDP kita adalah melalui penggunaan tools yang berkaitan, iaitu ada 2 kat sini yang akan diperkenalkan. Satu untuk penyedia CPD, maksudnya mungkin kita nak buat sebar luas lagi kepada rakan-rakan kita, iaitu dengan menggunakan alat diagnostik untuk penyedia CPD. Dan satu lagi untuk refleksi kendiri kita sendirilah. Kita pun tak tahu setakat mana kita laksanakan inquiry ni, betul ke, sejauh mana berkesan dia ke. Jadi dia ada instrumen yang kita boleh guna untuk kita ukur lah, untuk kita buat semuakan semula lah kepada tahap pelaksanaan inquiry kita. Okay. So yang pertama adalah alat diagnostik untuk penyedia CPD. Yang ni ada sekejap lagi cikgu boleh tengok dia punya bahan tu, saya akan tunjukkan. Yang paling penting adalah macam mana kita nak dapatkan maklum balas lah. Kalau macam contoh kita sebagai guru, kita balik nak buat kat sekolah kita ataupun nak balik buat dekat daerah ataupun negeri. Jadi at least bila kita dah laksanakan kursus tu, kita dah tahu kat mana yang kita perlu ambil penambahbaikan. Okay. Kemudian yang kedua adalah alat refleksi kendiri. Yang ini untuk guru, untuk kita sendiri, untuk kita cek, kita semak baliklah amalan kita betul ke tak dan sejauh mana kita boleh tingkatkan lagi lah tahap inquiry tu dan juga keberkesanan dia. Sebagai contohnya kat sini dia dah tulis kat situ, alat ini memberi fokus kepada amalan inquiry tertentu, iaitu interaksi guru dengan murid dan juga murid dengan murid. Okay. Seperti biasa, kalau kita tengok daripada amalan pelaksanaan IBSE, antara perkara yang amalan kita lah sebelum kita buat benda-benda tu, kita cek bahan, kemudian kita pastikan budak ada akses kepada sumber maklumat, dia boleh rujuk internet, boleh rujuk buku. Lepas tu kita dah organize, kita dah bagi dia duduk dalam kumpulan yang spesifik ataupun mungkin kumpulan yang dia pilih sendiri. Kemudian kita ada perancangan masa, budak sediakan buku nota dan juga dia ada kemahiran manipulatif untuk menggunakan alat dan instrumen yang digunakan. Okay. Jadi kalau secara ringkas dia, alat diagnostik untuk penyedia CPD ni, untuk kalau kita nak tengok keperluan kursus tu, okay, dia ada 4 bahagian, iaitu temu ramah dengan guru, interaksi guru dengan murid dan juga aktiviti murid, dan seterusnya adalah catatan murid tu sendiri. Jadi kita boleh dapat satu overview yang cantik lah tentang pelaksanaan suatu kursus dan keperluan terhadap inquiry tu. Kemudian yang kedua adalah refleksi kendiri untuk guru. Dia ada 3 bahagian. Peranan guru tu sendiri, macam mana dia bermula buat aktiviti inquiry sampai menyokong kepada penyiasatan murid, dan juga akhirnya sekali macam mana cikgu tu boleh facilitate budak sampai dapat data yang bermakna lah, data yang bermakna dan buat kesimpulan. Kemudian bahagian B, aktiviti murid, macam mana dari segi melaksanakan penyiasatan dan juga dari segi collaboration lah. Dan akhir sekali adalah daripada segi rekod murid, maksudnya macam laporan, eksperimen ke apa yang kita minta pelajar buat. Okay. Dan yang ini sebenarnya aktiviti, tetapi aktiviti tu saya rasa kita tengok teruslah kepada bahan yang kita ada tu sekejap lagi. Sekejap, saya tunjuk sikit sepintas lalu kat cikgu. Cikgu masih boleh nampak kan saya punya slide kan? Sorry, saya punya paparan kan? Okay. Nampak. Okey, yang ini nanti saya akan share juga dalam grup. Yang pertama saya tunjuk dulu yang alat refleksi kendiri untuk guru sesuai untuk sekolah menengah dan juga sekolah rendah. So kita check lah balik amalan kita sama ada betul ini kira kendiri lah kan. Kita nak check dan kita nak tambah baik. Macam contoh daripada segi pembinaan idea sedia ada. So adakah kita kemukakan soalan, adakah kita membantu murid untuk jawab, menyatakan idea mereka, dan kita nilaikan sendiri
Kan kalau orang nilai mungkin kita rasa macam kita dah buat tapi dia kata tak buat. Jadi kita self evaluate baru kita tahu tahap mana kita pelaksanaan inquiry kita dan apa kita boleh tambah baik. Kemudian yang bahagian kedua, sokongan kepada penyiasatan murid. Adakah kita menggalakkan murid untuk mengemukakan soalan ataupun budak senyap je tak tanya apa, tak tahu nak buat apa, tak berani nak tanya kan. Okey. Adakah anda meminta murid membuat ramalan ataupun terus dia jalan je eksperimen kan tanpa dia pun ada sebarang arah tuju. Okey. So tu antara benda-benda soalan yang ada dalam untuk alat refleksi kendiri lah. Okey, alat refleksi kendiri. Kalau untuk alat diagnostik untuk penyedia CPD pula pun sama, sesuai digunakan untuk sekolah menengah dan juga sekolah rendah. Macam tadi disebut ada 4 bahagian, temu bual dengan guru, ada tanya nama, kemudian kelas, bilangan murid, kemudian pengalaman mengajar, pengalaman dalam IBSE kan. Mungkin dia mengajar sains lama tapi sebelum ni tak pernah gunakan IBSE. Jadi macam kita yang ada pada hari ni semua sepatutnya sekurang-kurangnya kita dah ada setahun atau 2 tahun pengalaman lah kalau kita langsung tak ada kan dalam IBSE. Mungkin inquiry kita ada buat kan tapi IBSE yang mengikut orang kata apa, mengikut format laman Alapat tu mungkin kita tak ada buat lagi, jadi mungkin kita dalam setahun 2 tu. Kemudian adakah anda melibatkan diri dalam PLC yang berkaitan dengan IBSE? Contoh hari ini ni maknanya kita dah membentuk satu komuniti lah yang bincang dan discuss pasal IBSE. Banyak lagi lah soalan dia. Adakah sumber kita guna? Ini bahagian yang kedua, interaksi guru dengan murid macam mana. Okey. Semua alat-alat ni dan juga boleh dijadikan sebagai satu instrumen lah untuk kita mengukur tahap pelaksanaan dia, dan secara tak langsung bukan setakat nak ukur saja dan kita boleh tingkatkan lagi tahap inquiry yang kita nak guna lah. Okey. Jadi kalau dari segi aspek penilaian dan refleksi, apakah perbezaan kita menggunakan alat diagnostik untuk penyedia, untuk guru? Dan juga apakah kriteria utama dalam pemantauan CPD ataupun pemantauan PDP inquiry. Yang ini saya nak kita discusskan sekejap cikgu. Okey. Cikgu cuba jawab 2 soalan ni. Ada siapa dah nak share? Apa beza antara kita gunakan alat diagnostik untuk penyedia CPD dengan alat refleksi kendiri untuk guru? Itu satu. Dan yang paling penting sekali saya rasa kita discuss dekat apa kriteria utama dalam pemantauan CPD ataupun pemantauan PDP inquiry. Okey, ada siapa yang nak share tak? Cikgu rasa apa yang sebenarnya kita patut bagi perhatian bila kita gunakan 2 instrumen tu? Okey. Cepat. Cikgu. Cikgu Aini. Okay, mungkin bukanlah sebab apa benda ni kan macam very short kan timing, jadi mungkin ada ramai yang tak nampak kan sebab kita pernah discuss dulu. Okay, cuma nak bagi saya nak fokus pada difference dulu supaya cikgu nampak kot, dia tak nampak difference antara diagnostic tool dengan self reflection tu kan. Okay, so kalau yang diagnostic tu maksudnya kita minta orang lain menilai kita kan. Maksudnya dia di-feelkan oleh observer, tapi kalau yang self reflection tu kita isi sendiri menilai diri kita. Okay, so supaya sebab bukan apa macam hari tu pun masa yang panjang pun nak hadam benda ni panjang kan. Jadi kalau kata hari ni cikgu dengar sekejap kan dia tak dapat beza. Okay, itu beza dia. Yang pertama adalah yang diagnostik tu orang lain observe kita. Okay, and then dia specific at that time. Maksudnya buat kelas tu katakanlah pengetua nak masuk. Okay, so dia observe kita waktu tu. Tapi kalau yang self reflection tool ni adalah the whole process. Maksudnya tak kisahlah kelas mana pun that day kan, tajuk tu kita rasa apa yang tak kena dengan kita kan. So maksudnya dia generally, kita nilai diri kita secara general. Okay, lepas tu kalau perasan borang tu pun lain kan. Kalau kata yang diagnostik tu dia dalam bentuk statement, maksudnya kenyataan kan. Tapi kalau yang self reflection kita asking ourselves, kita buat question. So saya nak bagi nampak tu je lah, nak bagi nampak apa beza dulu. Okey, tu je lah Cikgu Aimi. Okey, betul Cikgu Suraini. Dari segi penggunaan tu kan, cara guna tu kan, maksudnya kalau yang CPD tu orang yang nak menyediakan CPD itulah yang akan nilai cikgu-cikgu yang melaksana tu sejauh mana dia ada pelaksanaan inquiry dia tu. Tapi kalau macam yang self evaluate tu,
penilaian kendiri tu memang kita nak nilai diri kita. Yang mana saya rasa itu telus lah. Kita telus. Kalau kita jujur dengan diri kita, kita akan dapat nampak sebenarnya kat mana lompan-lompan yang kita boleh tambah baik pada amalan kita lah. Sebab tu bentuk soalan yang diberi itu pun dia berbeza kan. Kalau tadi yang self evaluate tu dia lebih kepada soalan. Adakah cikgu buat apa, adakah itu, adakah kan. Tapi kalau yang satu lagi tu untuk CPD tu dia lebih kepada statement kan, pernyataan. Okey. Terima kasih banyak Cikgu Zuraini untuk perkongsian. Ada lagi tak cikgu rasa yang cikgu lain yang rasa nak buat perkongsian tentang penggunaan alat ni? Ada tak? Yang cikgu boleh nampak lah. Cikgu Zahara nak cakap, nak kongsi ke? Okey dah. Sebab tiba-tiba saya nampak ada buka gambar, saya ingatkan kau nak cakap. Okey, ada tak? Ada lagi tak cikgu-cikgu yang lain? Ada siapa lagi yang rasa mungkin nak share? Cikgu Hilmi. Nak tanya je lah sebab yang tadi tu yang CPD tu dia macam pengurusan apa tu boleh nilai kita lah berdasarkan yang tu lah ataupun menggunakan tools tersebut. Lepas tu dia ada macam sama macam standard 4 tak? SKPMG2 tu. Dia standard 4. Lebih kurang tak? Sama maksudnya macam mana cikgu? Sebab macam sekarang ni pemantauan daripada pihak sekolah, pengurusan atau PPD kan dia pengguna standard 4 kan. Jadi macam yang tools yang Cikgu Helmi bagi tahu ni dia sama ke ataupun ada perbezaan kat mana? Itu je. Okey, terima kasih cikgu. Bagus, soalan yang baik. Sebenarnya kalau betul lah untuk PDP kita gunakan instrumen standard 4 tu kan, SKPMG tu standard 4 untuk nilai kita punya PDP, tapi yang ini dia spesifik. Yang kita bagi dua ni adalah spesifik instrumen yang digunakan untuk penerapan inquiry dalam PDP. Dan tujuan sebenar dia bukan kita setakat nak tengok saja. Sebenarnya ini salah satu tools yang kita gunakan untuk kita nak tingkatkan inquiry tu. Macam tadi kan ada Cikgu Tahirah cakap kan. Maknanya kalau dulu kita hanya ambil yang terbimbing ke guided ke apakah. Jadi ini satu cara untuk kita buat self reflection dan seterusnya kita tingkatkan kita punya tahap inquiry lah. Itu tujuan dia lah. Sama lah juga macam standard 4 tu, tapi standard 4 tu dia lebih mengkhusus kepada PDP tu secara keseluruhan kan. Tapi yang ini dia memang dah spesifik, dia buat instrumen untuk inquiry. Itu je lah. Okey tak? Menjawab soalan? Okey, terima kasih. Maksudnya kalau pentadbir nak check apa tu kita boleh bagi orang tu lah. Diagnostik tu. Ya. Dia lebih kepada keperluan kan, keperluan untuk CPD kan. Tapi yang ni inquiry kan, maksudnya kalau kita memang nak apply inquiry sebab pengetua ni dia nilai lain kan, dia nilai pakai yang standard 4 tadi tu, maksudnya secara overall. Yang ni kalau kata macam kata kalau Tahirah macam saya kan, ketua panitia katakan, saya kata hari ni saya nak nilai cikgu mesti apply inquiry dalam kelas. So saya boleh pakai borang ni. Tapi maksudnya untuk penerapan inquiry dalam kelas tu. Dia bukan untuk overall yang macam cikgu ni buat kerja ke tak, bukan. Dia inquiry. Kajian kendiri lah ni, kita buat kajian kendiri. Yes, maksudnya hari ni nak tengok pasal inquiry. Betul ke tak? Ketua panitia boleh nilai anak. Okey juga. Dan alat diagnostik tu sebenarnya dia untuk kita nak tentukan sebenarnya apa keperluan kat mana bahagian lagi yang kita nak tengok kan kepada keperluan kursus-kursus dalam kita nak tingkatkan cikgu punya tu kan. Alat diagnostik tu kat mana Cikgu Helmi? Tak nampak pun. Tak dapat ke? Saya tak share pun. Nanti saya dalam bahan pun ada. Dalam bahasa Inggeris je. Dalam bahasa pun saya tak nampak pun. Dalam bahasa Inggeris saya yang Cikgu Helmi punya. Jadi nak tahu yang 4A, 4B, 5A, 5B tu tak mana tu tak nampak. Ini Kak Yu boleh buat jelas sikit. Silakan Cik Ayu. Okey cikgu. Saya share dia punya dua-dua alat tu. Okey, cikgu kalau ikutkan bahan untuk tools ni ada dalam draft yang kita share. Sekejap, tengah mencari. Tengah mencari. Apa dalam grup pun saya dah share dah, senang ambil situ je. Di situ itu di-generate daripada Fibonacci punya dia punya questionnaire.
Cikgu cuba tengok dulu dalam tu. Ada dua jenis tu. Okay, so dia maknanya dia beza dia cikgu, dia spesifik terus kepada inquiry lah. Maknanya kan bila kita buat PDP ni banyak dia punya pendekatan kita boleh guna kan. So kalau nak kepada yang memang gunakan pendekatan inquiry, so kita boleh gunakan instrumen ni lah. Okay, itu sebagai cadangan lah. Okay, jadi untuk yang selebihnya tu tak ada lah, saya cuma tunjukkan sikit lah untuk cikgu tentang apa sebenarnya yang ada lagi kalau cikgu menjadi facilitator tu nanti. Kalau kita tengok kat sini, dia ada bahagian yang ini yang dia check lah, maknanya kemahiran yang berkaitan dengan interaksi sosial, lepas tu dalam mengumpulkan maklumat berkaitan dengan dunia sekitaran, kemahiran-kemahiran yang digunakan, lepas tu kemahiran menganalisis dan juga menakul, macam mana ada tak kita masukkan unsur-unsur untuk budak buat ramalan, buat kesimpulan, buat penerangan. So kat situ yang dia uji lah kemahiran untuk berkomunikasi, menulis, bertutur, mendengar dan berhujah. Okay, itu sedikit lah tentang orang kata apa, intipati kepada apa yang ada dalam alat diagnostik tadi tu. Okay, so ada dua cikgu, sekali lagi saya orang kata apa, buat kesimpulan. Ada dua alat yang kita boleh gunakan untuk kita nak ukur dan tingkatkan kita punya kemahiran inquiry dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran, iaitu dengan menggunakan alat diagnostik untuk penyedia CPD, dan satu lagi adalah alat untuk ukur kendiri. Okay, untuk inquiry. Okay, jadi kita boleh gunakan dua-dua instrumen tu mengikut keperluan kita dan atas kapasiti kita sebagai seorang guru dan juga sebagai seorang jurulatih nanti, insyaAllah. Okay, so saya itu sajalah kot bahagian saya, dan saya serahkan semula balik dekat Encik Kusuri Syam lah kalau tak salah saya untuk sesi seterusnya ataupun sedikit taklimat. Silakan Encikku. Terima kasih my dear